Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuh dan mengelokkan lagi akan keimanan dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keimanan dan keyakinan itulah kita dikira layak untuk ditempatkan Allah akan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap, yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung dekat mana? Last hari tu mana? Muqaddimah. Bismillah belum masuk lagi? Bismillah dah masuk dah. Bismillah tu habis belum? Belum habis? Bismillah tak habis. Separuh je. Buat. Oh, separuh baru bismillah ya. Bismillah pun tak habis lagi. Ni dah nisfu Syakban kan. Kita tunggu buat ya. Baik, malam ni kita sambung lagi syarahan berkenaan dengan kalam basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bulan yang sudah kita membahaskan kalimah Bismillah, dan malam ni kita nak sambung kalimah seterusnya, iaitu kalimah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tu saya tak hurai lagi, sebab saya tak ingat banyak tempat. Rasa macam dah sebut, rasa belum sebut, entah. Rasa macam dah khatam belum. Okey, baik. Kalimah seterusnya kita nak membahaskan kalimah nama Allah Ar-Rahman. Tak pandang. Ar-Rahim.
Banyak wire. Macam Terminator. Baik. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 nama Allah. Nampak ke yang sana? Oh, ada skrin. Ada 3 nama Allah. Yang pertama Allah lah. Yang kedua Ar-Rahman. Dan yang ketiga Ar-Rahim. 3-3 ni nama Allah. Baik. Kita hurai satu-satu. Yang pertama Allah. Ulama menyebut bahawa kalimah Allah itu atau nama Allah itu khas pada nama dan khas pada makna. Khas pada nama dan khas pada makna. Apa makna ni? Apa maksudnya? Maksud khas pada nama artinya hanya Allah sahaja yang boleh menggunakan nama Allah. Atau hanya Allah sahaja yang bernama Allah. Lain daripada Allah tidak boleh bernama Allah. Macam tu. Ya, dia tu warak macam mana sekalipun, suka berzikir sebut nama Allah sekalipun, dia tak boleh buh nama kucing dia Allah, tak boleh. Allah tak boleh. Kalau dia buat gitu, kalau dalam keadaan jahil, kita yang reti kena tegur dia. Dan dia kena ubah segera. Dan mohon keampunan pada Allah. Tapi kalau dia buat dalam keadaan sedar bahawa benda tu salah, tak boleh buat, maka boleh jadi kafir akan dia. Sebab mempermain-mainkan kalimah Allah. Okey, baik. Itu maksud khas pada nama. Tak ada siapalah boleh nama Allah. Melainkan dilapik dengan Abdul. Kan? Abdullah. Dia asal kataan Abdun. Masuk ke Allah Abdullah. Jadi Abdun tu makna apa? Abdun maknanya hamba. Jadi Abdullah, hamba Allah. Tak apa, memang betul dia hamba Allah. Tak ada masalah. Boleh? Okey, itu khas pada nama. Khas pada nama. Untuk lebih memahami lagi, gini. Nama Allah ni, nanti kita yang nombor 2 lah dulu. Gini. Iaitu yang keduanya khas pada makna. Khas pada makna. Maksud khas pada makna pada kalimah Allah itu artinya hanya Allah sahaja yang tahu maknanya. Kita tak tahu. Jangan buat reka-reka. Ni ada dia reka. Dia kata cuba tengok tulisan Allah tu. Alif, lam, lam, ha. Kan macam bentuk unta tu dia kata. Belah dah. Ni tak mau. Ini semua mengarut lagi sesat. Dah. Mungkin kebetulan nampak macam tu. Tapi tidak ada kena-mengena. Jangan buat pandai-pandai. Makna Allah tu hanya Allah sahaja yang tahu. Kita semua tak tahu. Dan hebatnya nama Allah ni, ejaan lain, bunyinya lain. Ejaan lain, bunyi lain. Kalau ikut alif, lam, masuk lam sabdu, bunyi apa? La, kan? Masuk ha mati, lah, Allah ni. Tapi kita tak baca Allah, kita baca Allah. Ada? Kita baca Allah. Lain lah kalau yang jenis bangsa lain yang dipayah nak sebut, itu dimaaf lah. Tapi macam kita ni sebut Allah. Dengan lafaz dipanggil, kalau kita mengaji ilmu tajwid, orang panggil, ulama tajwid panggil, dipanggil bacaan isti'la. Isti'la ni maknanya dikembungkan mulut. Allah gitu. Allah, bukan Allah. Allah gitu. Kan? Allah. Dibaca dengan bacaan tebal. Okey. Dan kita kena baca alif tu dengan dikira-kirakan barisnya baris atas. Alif di atas masuk Allah. Bukan Allah. Banyak ni orang salah. Sebunyi macam lebih kurang, macam nak sama. Tapi makhrajnya lari. Allahu Akbar. Bagaimana Allah? Bukan Allah. Allah. Dengar sebut betul-betul. Kan? Kadang azan sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geleng-geleng kepala gini. Yang dengar kata, hui, macam Syekh Sudais. Macam apa imam, apa
Ni macam Imam Mekah. Ya, Syekh sudah apa? Syekh sudah. Kan? Salah bacanya. Takbiratul ihram, kalau kita mengaji dalam bab solat, takbiratul ihram ni rukun qauli. Apa maksud rukun qauli? Makna rukun qauli, bacaan ni mesti tepat. Kalau tak tepat, dia rukun. Bila rukun salah, batal segala sembahyang. Seluruh solat itu mardud, ditolak oleh Allah. Sebab dia rukun. Apa makna rukun? Makna rukun ialah benda yang wajib di dalam ibadah itu, dalam solat. Dia adalah tiang. Macam bangunan tak ada tiang, mana boleh tegak. Begitu juga rukun tak ada, mana boleh tegak ibadah tu. Lepas tu jangan main-main. Kalau takbir intiqalat, tahu takbir intiqalat? Takbir intiqalat ni takbir yang menyambung dari satu rukun fi'li ke satu rukun fi'li. Contoh daripada kita berdiri nak turun rukuk, ada takbir tak situ? Ada. Kita sebut Allahu Akbar. Yang itu namanya takbir intiqalat. Takbir intiqalat dia masuk dalam sunat. Bila dia masuk dalam sunat, kalau dia salah, dia tak membatalkan solat. Jadi kalau takbir intiqalat dia Allahu Akbar, tak batal sembahyang. Cuma tak dapat pahala sebut tu sebab sebutnya tak betul. Tetapi kalau rukun, dia masuk dalam benda yang nak mengesahkan solat. Dia adalah benda yang wajib. Seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang depan sekali tu. Nah, kita niat tu angkat tangan tu. Tu kena jaga tu. Kadang sebut Allahu Akbar, salah. Bunyi mah jangan bunyi gitu ni. Angkat tangan tu dah macam nak keluar roh. Bahagian gaya nombor 1. Dan tu tak apa, tu nombor 2. Nampak? Yang nombor 1 kena sebut betul. Malah dalam takbiratul ihram, angkat tangan bukan wajib. Hukumnya sunat. Tapi takbir tu yang wajib. Sebutan itu yang wajib. Lepas tu kena betul sebut tu. Kena betul sebut. Dia tak angkat tangan, tak apa. Allahu Akbar. Orang sebelah tengok, Syiah apa dia ni? Jangan tuduh Syiah. Dah dimalah nak angkat tangan. Macam mana? Biar ke dia kan? Kan tak? Tapi nak ceritanya barang tu barang sunat. Tapi ni barang wajib. Barang wajib kena jaga. Allahu Akbar. Sebut elok-elok. Belajar. Kalau ni pergi belajarlah. Ambil kelas apa-apa kan. Kelas tajwid. Betulkan makhraj. Alif sampai ya tu setiap huruf tu dia ada makhraj huruf. Dia ada sebutan dia tersendiri. Jaga tu. Huruf sin dengan huruf tha. Tak sama. Kan? Kadang-kadang kita baca sama je. Dia sin baris atas sa. Tapi kalau tha, huruf tha yang ada 3 titik tu, baris atas sa. Dia ada lidah keluar. Sa. Jadi semua huruf tu dia ada hak dia. Sebab tu dalam bab solat, kita tengok ayat Quran ataupun hadis, kebanyakannya bila cerita tentang solat, sebelum perkataan solat akan ada perkataan qama atau aqimu. Aqimus solah. Kenapa disebut aqimu? Aqimu ni asal perkataan qama. Maknanya bangkit ataupun diri, berdiri, diri. Aqimus solah, dirikan solat. Apa maksud diri tu? Bukan bangun berdiri ni. Tapi makna diri, mendirikan akan hak solat. Sebab solat tu ada hak dia. Salah satu pada hak solat ni, rukun dia, makhraj dia kena betul. Itulah. Barulah inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barulah solat itu boleh mencegah fahsyak dan juga mungkar. Kadang-kadang solatnya solat, tapi mungkar buat juga. Jangan disalahkan solat tu. Tapi tata cara solat tu cuba cek balik. Mungkin ada yang tak kena. Tapi kalau kita buat betul kaedah dia, insya-Allah bertepatan dengan firman Allah tadi, maka solat itu boleh mencegah fahsyak dan juga mungkar. Benda mungkar kita boleh tinggal dengan betulkan solat kita. Betulkan solat. Pertama sekali tu Allah. Tu kena sebut betul. Allah kata. Allah. Lupa. Lupa tak apa. Jangan Allah. Lupa tak apa. Lupa lari makhraj tak apa. Lupa tu. Kan? Ni Allah tu. Allah. Kan tak? Kadang zikir Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah dengan Allah. Allahu Akbar. Lepas tu kadang-kadang orang kita ni dia terlebih naik syekh mana tak tahu. Ada. Allahu Akbar. Tak kena juga. Nak act mana act? Alif di atas A. Masuk ke kaf mati punya apa? Alif di atas punya apa? A. Masuk kaf mati. Ak. Bukan act. Mana boleh jadi act? Allahu Akbar. Act. Ni act mana ni? Cakap ni. Act mana? Ak. Allahu Akbar. Gitu. Lepas tu ra belakang tu, dia mati, kita wakafkan dia asal dia hidup, ru. Tapi kita wakafkan dia, bila wakaf, dia kena tengok huruf sebelum. Ra ni, kalau diwakafkan atau dimatikan, dia kena tengok huruf sebelum. Kalau huruf sebelumnya berbaris atas, ataupun berbaris depan, maka bacaan ra tu mesti ditebalkan istiqlaq. Tapi kalau huruf sebelumnya berbaris bawah, maka bacaannya dibaca dengan istifal, dengan kadar nipis. Jadi kalau huruf sebelumnya baris atas, ba tu baris atas, akbar, bar. Jadi bar macam tu. Guru saya ajar bar. Dia tak boleh bar. Macam tu, bar. Dikembungkan ra tu bar. Allahu Akbar. Gitu. Oh, banyak kena mengaji. Memang. Oh, iya ke? Iyalah. Tak pernah dengar. Nak dengar mana? Tengok TV3. Ada. Nak dengar kena mengaji. Kena pergi cari tuk guru pondok mengaji. Ada. Gitu. Boleh. Jadi itu Allah. Baca betul-betul. Allah. Okey, itu nama Allah. Jadi nama Allah, makna dia khas. Makna dia hanya Allah saja yang tahu. Bila sebut hanya Allah saja yang tahu, maka tak boleh dimaknakan perkataan Allah itu dengan perkataan yang lain seperti God ataupun Tuhan. Itu kena faham ni dulu. Dengan saya sebut ni betul-betul, jangan pusing-pusing terbalik. Tengok video pun tengok full, jangan cut pendek-pendek. Sekali dia buat pening, dia tuduh kita bukan-bukan. Nak? Jadi, dia sendiri sebut apa tadi? Apa kataan Allah tadi? Nama Allah tu tidak sama dengan makna Allah tu tidak sama dengan makna God atau makna Tuhan. Tetapi Allah itulah Tuhan dan Allah itulah God. Boleh faham? Allah tu Tuhan, Allah tu God. God tu bahasa Inggeris. Tuhan bahasa Melayu. Jadi Allah tu Tuhan lah, Allah tu God lah. Tetapi Allah, perkataan Allah tu tak boleh dimaknakan dengan makna Tuhan. Sebab apa? Sebab maknanya tadi khas. Hanya Allah saja yang tahu. Lepas tu kita ngaji dalam sikit, kata ulama, perkataan Allah ialah ismul zat. Perkataan Allah itu ialah ismul zat. Apa maksud ismul zat? Nama bagi zat Allah. Zat tu diri Allah. Macam mana diri Allah? Wallahu alam. Kita tak perlu bicarakan. Itu nanti di hari akhirat jika diizinkan Allah, kita dapat melihat Allah. Macam mana? Wallahu alam. Tu serah pada Allah kalau Allah izin. Jadi Allah ada zatnya, ada dirinya. Maka diri Allah itu bernama Allah. Okay? Jadi Allah itu ismul zat, nama bagi zat. Adapun God ataupun Tuhan atau dalam bahasa Arab dipanggil apa? Ilah. Alif lam ha. Ilah. Ilah tu disebut sebagai ismul jinsi. Ismul jinsi. Apa maksud dia? Nama bagi jenis. Nama bagi jenis. Jadi perkataan yang sama dengan God ataupun Tuhan, kalau dalam bahasa Arab ialah perkataan dia apa? Ilah. Bukan Allah. Allah bukan bermakna Tuhan, tapi Allah itu Tuhan. Yang bermakna Tuhan dalam bahasa Arab ialah ilah. Ilah tu maknanya Tuhan. Kalau bahasa Inggeris, God. Gitu.
Boleh ke ni? Senyap je. Ya, senyap. Ustaz takkan nak bising kata. Betul juga. Kan? Okey. Nama Allah. Okey. Ismul. Contoh macam ismul zat saya. Nama bagi zat saya siapa? Syakir. Adapun ismul jinsi. Nama bagi jenis saya. Saya ni jenis apa? Manusia. Manusia itu nama ke? Tapi nama bagi jenis. Kita semua ni sama. Semua nama kita sama dari segi jenis. Apa jenisnya? Jenis manusia. Tapi nama bagi diri masing-masing sama tak? Tak sama lah. Ini nama Abu, ni nama Ali. Ada macam-macam. Ada tak sama. Begitu. Jadi perkataan Tuhan itu ismul jinsi. Nama bagi jenis. Jenis apa? Jenis ma'budun yang disembah. Setiap yang disembah orang akan sebut dia Tuhan. Dipanggil ia tu Tuhan. Tapi adakah benar Tuhan? Belum tentu. Tengok dulu. Tuhan sebenarnya hanya Allah saja. Lain mana Allah kan Tuhan. Tapi dipanggil Tuhan oleh apa? Makhluk. Itu panggil ismul jinsi. Sebab tu maka ulama menyebut Allah itu ma'budun bihaqqin. Yang disembah, ma'budun artinya yang disembah bihaqqin, yang dengan sebenar-benarnya. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yang layak disembah hanya Allah yang sebenar-benarnya. Adapun topekong, Jesus dan lain-lain semua yang disembah oleh manusia, ada matahari, sembah matahari ada kan, ma'budun bil batil nama dia. Ma'budun bil batil. Apa maksud ma'budun bil batil? Ma'budun dia disembah, manusia sembah dia, tapi bil batil dengan batil, dengan salah. Tak betul. Tapi disebut disembah gitu. Macam isu panas sekarang ni lah. Panas tak panas, mana tak panas ke lah. Isu pasal apa? Mentega terbang. Tahu mentega terbang? Saya mula mikir tak, kenapa dinamakan filem tu Mentega Terbang? Macam tak masuk kan? Macam tak ada kena-mengena. Sebenarnya dia ada hidden message kat situ. Ada message tersembunyi. Mentega terbang bahasa Melayu. Kalau diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, apa bunyi dia? Mentega bunyi apa bahasa Inggeris? Takkan tak tahu bahasa Inggeris. Kata duk Penang. Mentega butter. Terbang apa bahasa Inggeris? Fly. Butterfly. Sebenarnya tajuk cerita tu sebenarnya butterfly. Tapi dia tak nak nampakkan sangat, dia tukar bahasa Melayu, dia kata mentega terbang. Jadi kita pun macam tak nampak isu sangat bila sebut mentega terbang. Tapi butterfly, dia memberi makna tepat pada cerita tu. Apa maksud butterfly? Dalam filem ni, dia nak ceritakan kebebasan hak beragama. Budak ni nak agama apa lantak dia, pandai dia fikir. Macam tu. Sedangkan dalam Islam kita tak diajar begitu. Tapi ni yang benda-benda nak merosakkan. Kenapa dia namakan filem tu Butterfly? Kan? Kenapa disebut Butterfly? Cuba tengok Butterfly, rama-rama. Rama-rama ni mula-mula duduk dalam kepompong. Tapi bila dia sudah matang, dia dah besar, dia bebas terbang ke mana saja. Macam tu. Jadi diibaratkan dalam cerita tu, masa budak-budak, kita jaga dia. Anak budak ni kita jaga dia. Tapi bila dia dah besar, bebas kat dia nak buat apa saja. Nak ikut Islam ke, nak ikut Yahudi ke, nak ikut Kristian ke, dia bebas. Itu butterfly. Tu maksud. Lepas tu ada satu scene dalam cerita tu, satu scene. Dia tengah makan, anak dengan ayah. Ayah dia, anak dia. Anak ni tengah makan. Kemudian ayah dia boleh kata, dia panggil anak dia tu kakak ke apa, dia tak ingat. Kata, adik ke apa, lebih kurang tu lah. Kata, adik, ayah sebenarnya ayah tak kisah. Kalau adik nak tukar agama pun ayah tak kisah. Adik fikir sendiri agama mana yang baik bagi adik, adik ikutlah. Kalau adik tak nak ada agama pun tak apa. Adik lebih kurang macam tu dia punya skrip. Skrip ni sangat-sangat bahaya. Kalau ni jadi satu trend dalam masyarakat kita, rosak. Siapa-siapa pun bila dia lahir, mak ayah dia Islam, automatik dia Islam. Maka tak ada, bukan dia diberi pilihan lain untuk nak pilih agama mana. Tidak, dia Islam. Dan kalau dia pilih nak tinggalkan Islam, jadi apa nama dia?
Murtad. Dalam hukum hudud, murtad kena apa? Dipancung kepala dengan memat. Nak menunjukkan larangan meninggalkan Islam. Sebab apa? Sebab Islam tu agama benar dah. Nak pergi tinggal buat apa? Alah, bebas lah dia letak dia. Dia nak fikir tu hak kebebasan dia kan. Ini yang mereka bawa seluruh dunia ni. Inilah dia punya mainan. Racun Yahudi. Dia bawa atas nama hak kebebasan bersuara. Hak kebebasan, freedom. Kita bebas, boleh buat apa saja. Betul ke kita bebas? Kan? Betul ke kita bebas? Kalau bebas, traffic light merah ke hijau ke kuning, jalan je lah. Freedom. Kan? Langgar lampu merah, polis kejar. Awak tadi langgar lampu merah. Hak kebebasan saya. Jawab itu. Polis tu pun, ni hak kebebasan kamu. Mana boleh hak kebebasan? Ikut peraturan lah. Dan kalau jalan raya pun ada peraturan, takkan jalan hidup tak ada peraturan. Peraturan-peraturan tu bahasa Melayu. Bahasa Arab dipanggil syariat. Tu. Syariat itulah syariat Islam. Agama kita. Maka Islam tu dia ada peraturan. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Yang wajib mu kena buat, mu tak boleh tak buat. Mu tak buat, mu tanggung dosa. Nah, sama ada azab tu kena kat dunia atau azab tu Allah tangguh di hari akhirat tu. Benda sunat pula, kalau mu buat, boleh tambah pahala. Mu tak buat, tak dapat apa-apa. Nah, benda harus pula, mu buat pun tak apa, mu tak buat pun tak apa. Benda makruh, nah, kalau mu buat, tak dapat apa-apa. Tapi kalau tinggalkan, boleh pahala. Benda haram, buat dapat dosa. Mu tinggal dapat pahala. Jadi itu semua ada dah. Dia punya peraturan. Tiba-tiba, hak kebebasan ni. Tapi pandai mereka. Bila kena kat mereka kata hak kebebasan bersuara. Bila kena kat kita, dia kata ini isu sensitif. Nampak? Ini perkauman. Ini isu penghinaan agama lain. Nampak? Itu mainan dia pun. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya kena dah. Saya tahu. Kan? Mereka ni tu. Bila kita cakap, saya kena. Dia orang nak report saya 3,000 report seluruh Malaysia. Kan? Ada setengah golongan Hindu. Nak report saya. 3,000 report seluruh Malaysia. Saya kena panggil polis. Kan? SB tanya saya. Apa maksud ustaz cakap gitu gini rakaman tu. Kan? Saya jawab. Saya tengah berkuliah di sebuah masjid. Dan saya baca kitab. Kitab tu saya bawa pergi depan dekat polis. Saya tunjuk ni kitab. Saya tanya, tuan ada kitab ni? Tak ada. Tak ada, dia diam. Itu saya tambah. Ada berani cakap itu. Masuk lokap dulu tu. Saya baca kitab tu. Dalam kitab tu hadis Nabi. Nabi yang kata. Bukan kita pandai-pandai kata. Nabi kata. Di akhir zaman, umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa dan agama-agama lain. Umat-umat lain. Mana agama-agama lain ni akan kerumun ke kita. Dalam hadis sebut kerumun. Akan seperti Nabi kata seperti makanan yang sedikit dimakan beramai-ramai dalam satu talam. Dan Nabi buat kiasan. Saya bahaskan apa maksud kias tu. Takut orang tak faham. Jadi maksud saya seperti kita ni dimakan oleh ramai-ramai. Bila dimakan jadi apa? Takkan dimakan tu dia cuit. Gitu makan. Itu panggil makan. Makan ni khap. Dah tinggal apa situ? Tinggal tulang saja. Maksudnya tu. Mana kita ni akan diratah, macam-macam musuh-musuh Islam. Saya cerita macam tu. Saya bahas hadis tu lah. Nah, tapi video tu di-cut pendek. Sedangkan di hujung tu saya hurai lagi. Saya kata, tapi itu bagi kafir harbi. Kafir yang memusuhi Islam. Adapun kafir zimmi yang tidak menentang Islam, kita tak disuruh berlawan dengan mereka. Kita tak bermusuh dengan mereka. Malah kita boleh bermuamalah. Mana ada urusan jual beli. Kita boleh berurus niaga dengan mereka. Saya nak renovate dapur rumah saya tu panggil Cina tak? Dan Melayu tak ada nak buat kerja masa tu. Panggil Cina tak apa salah. Salah? Tak salah. Berurus niaga boleh. Cuma lebih baik kalau kita dapat yang Islam. Tapi kalau kita panggil yang bukan Islam pun, dia tak salah sebab tak sampai merosakkan akidah.
Gitu. Patut kena faham. Tapi kalau kafir harbi, jangan. Dia musuh kita. Maka kita kena tentang dia, lawan dia. Seperti mana Nabi dan para sahabat. Adakah Nabi ni suka berperang? Tidak. Habis kenapa Nabi berperang? Sebab itu musuh Islam. Yang diwajibkan Allah untuk berperang atas dia. Dengar gitu, Tuan SB, baik-baik, betul tak? Mau lepas. Itu jangan jangan gagap-gagap gitu, gagap-gagap tak lepas lah kan? Itu bukan. Saya kata Tuan, kalau tujuan saya nak memperak-perandakan isu perkauman ke apa dalam negara, kenapa saya pergi cakap dekat dalam masjid? Baik saya cakap kat luar. Kan? Saya viralkan. Sedangkan audiens saya semua umat Islam. Orang Islam semua yang dengar. Saya nak menyampaikan kepada orang agama saya sendiri. Supaya berhati-hati. Itu tujuan kita sampai. Kan? Lepas tu gini lah. Sama macam kes Ustaz Wadi Anwar lah. Saya tanya polis tu lah. Tuan, cuba Tuan fikir balik. Kan? Video kuliah agama kita ni, kuliah-kuliah ustaz-ustaz ceramah ni, kan? Macam mana boleh sampai dekat orang bukan Islam? Macam mana boleh sampai ke orang bukan Islam? Nah, bila pula orang bukan Islam rajin nak dengar kuliah agama kita? Tak kata orang bukan Islam, yang Islam pun tak rajin dengar. Lepas tu boleh ustaz cakap saya ke? Dah lah, contoh kata. Islam sendiri pun tak rajin dengar kuliah. Anakan pula mana-mana bukan Islam tiba dengar kuliah. Rajin benar. Kan? Bawa kitab ke benda? Jadi maknanya mesti ada satu provokasi di situ. Mana ada orang dalam sendiri, orang Islam sendiri yang tak puas hati dengan penceramah ke apa sebagainya, dia bawa konten video tadi sengaja diviralkan pada orang bukan Islam supaya orang bukan Islam jadi sakit hati, marah dan sebagainya. Itu sebenarnya kan. Walaupun video tu beredar dalam bentuk platform yang umum macam TikTok dan sebagainya, tapi kita kena ingat TikTok ke Facebook ke YouTube ke, dia akan keluar video-video yang kita minat. Kalau kita minat bola, keluar Messi, Cristiano Ronaldo, tu dia keluar itu. Kan? Kalau kita minat ceramah, keluar Ustaz Azaidros, Ustaz Wadi Anwar, dia akan keluar benda kita minat. Dan bila pula dia punya like Hindu, dia like ceramah, ada. Dia macam mana boleh video tu sampai situ? 2-0. Itu saya lepas. Ada, kan? Ada. Kita berani kerana benar. Kita hujah. Bukan kita buat kerana apa, orang cakap apa. Buat saja-saja. Kita buat untuk menyelamatkan agama kita. Baik, selesai. Itu khas pada nama, khas pada makna. Itu namanya Allah. Jadi jangan samakan. Jadi dulu ni dalam negara kita berlaku pertembungan dalam masalah nama Allah ni. Apabila perkataan Allah ni nak diguna pakai di dalam Bible. Jadi bertembung dua kumpulan. Saya tak nak sebut nama kumpulan tu, pandai-pandai fikir saja. Dua kumpulan. Kumpulan pertama kata tak boleh guna nama Allah dalam Bible. Okey, bagus jawapan dia. Kumpulan kedua pun jawab sama tak? Tak boleh guna nama Allah dalam Bible. Dua-dua jawapan sama, kata tak boleh. Tetapi yang membezakan dua kumpulan ini alasannya. Bila ditanya pada kumpulan yang pertama, kenapa tak boleh pakai nama Allah dalam Bible? Maka kumpulan pertama ni jawab apa? Dia kata kerana Allah itu untuk orang Islam, Jesus untuk orang Kristian, Dewa untuk orang Hindu ataupun Buddha. Dia kata. Itu jawapan dia. Nak? Jawapan macam ni, saya jawab, orang yang jawab macam ni, orang itu jadi kafir di sisi Allah. Jadi kafir. Walaupun jawapan dia asal tadi betul. Dia kata tak boleh guna nama Allah dalam Bible. Betul. Tapi sebab dia tu. Apa sebab? Apa alasan tak boleh pakai nama Allah dalam Bible? Sebab Allah untuk orang Islam, Jesus untuk orang Kristian. Jawab gini, jadi kafir. Apa? Sebab dia telah mengiyakan Jesus juga adalah Tuhan. Tetapi untuk orang Kristian. Dewa pun Tuhan juga. Tapi untuk orang Hindu dan Buddha. Sedangkan lafaz agung kita sebut apa? La ilaha
illallah. Apa makna? La ilah, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Jesus bukan Tuhan. Dewa bukan Tuhan. Siapa Tuhan? Illallah. Hanya Allah sahaja Tuhan. Jadi tak boleh kita mengiyakan Jesus pun Tuhan juga. Tapi untuk orang Kristian tak boleh. Jadi kalau kita iyakan bermakna kita mengatakan ada Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan tu orang lain. Mana ada? Boleh faham setakat ni? Boleh ya? Kalau faham saya tanya soalan. Siapa suruh kata faham? Siapa tak boleh jawab, tak boleh balik. Baik. Tuhan Acong siapa dia? Tuhan Acong. Acong mana Ustaz dah? Acong mana-mana lah. Contoh aja. Tuhan Acong siapa? Allah. Tuhan Mutusami? Tuhan Lingua Ek? Tuhan Lingkit Siap? Tak sungguh ni, tak kira lah nama siapa-siapa. Nah, Tuhan orang Kristian? Allah lah. Tuhan setan? Bukan Tuhan tu setan. Tuhan kepada setan. Siapa? Tuhan Dajjal? Allah. Semuanya Allah. Sebab tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kena jelas betul-betul. Inilah namanya akidah. Inilah namanya tauhid, mengesakan Allah. Jangan duk sebut-sebut ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, ngaku-ngaku beriman, tapi yakin yang lain juga ada Tuhannya. Tapi untuk agama lain. Mana boleh? Sebab tu kita tak boleh meraihkan agama lain. Tak boleh meraihkan agama lain. Tak boleh menghormati. Nah, dari sudut akidah mereka tu. Menghormati dia sebagai manusia, tu tak apa. Kita menghormati dia sebagai Cina. Menghormati dia sebagai India. Tak apa, sebab Cina tu bangsa. India tu bangsa. Menghormati dia Hindu tak boleh. Menghormati dia Kristian tak boleh. Bila menghormati, kita mengiktiraf agama dia tu. Mana boleh? Ada. Itu kena jaga benda-benda gini. Ni jaga benda boleh merosakkan akidah. Sebab tu ulama kupah bab ni, bab akidah ni panjang lebar. Kupah banyak. Kita ada rumah depan. Ada rumah orang kafir belakang. Kemudian orang kafir ni dia nak buat tokong kat belakang, dekat rumah dia tu. Tapi lori nak masuk tak lepas. Jalan sempit. Jadi nak tak nak kena lalu jalan depan rumah kita. Jalan tu kita punya, rumah kita punya. Dia pun minta izin. Boleh tak saya nak bawa masuk lori pergi belakang? Saya mau bikin tokong. Oh, lu punya pasal, tokong punya pasal. Lalu. Dia bagi lalu kafir. Sebab apa? Sebab dia sudah dikira tolong-menolong dalam benda yang kufur. Benda yang kafir di sisi Allah. Kalau tolong orang minum arak, bukanlah kata tak apa, dosa dah, tapi tak sampai kafir, dosa saja. Tolong belikan arak untuk kawan tu, dosa, tapi tak sampai tahap kafir. Tapi kalau tolong dalam bab syirik, jadi syirik. Jadi kafir. Lepas tu jaga. Kita ada kedai hardware, dia nak beli butter kita. Kan? Kebetulan dia cerita, saya mau buat tokong, kita tak boleh jual butter tu kat dia. Jual, dikira membantu melaksanakan benda yang syirik di atas muka bumi Allah. Anda kena jaga tu. Tapi kalau dia tak cerita dan kita pun tak nampak dia ni memang ada gaya nak buat tokong, tak usah tanyalah banyak hal pula. Nak buat apa ni? Beli batu ni. Saya nak beli pasir. Pasir nak buat apa? Sini. Jangan. Tak, dia beli. Biar dia beli. Kan? Tak ada masalah. Walaupun rupa-rupanya bila dia balik, dia buat tokong. Kita tak tahu dimaaf. Tapi kalau dah tahu, tak boleh. Jaga tu. Bab-bab akidah ni panjang nak cerita. Tapi tak boleh lama-lama orang nak balik awal. Bunyi dah titik. Bunyi dah titik. Dah separuh masa pertama dah tu. Kan? Whistle bunyi dah. Mana tadi? Okey, habis. Khas pada nama dan khas pada mana. Jadi kumpulan pertama tadi, dia jawab gitu. Jawapan ni salah. Kumpulan yang kedua, dia kata tak boleh pakai nama Allah dalam Bible. Apa pasal tak boleh? Maka kita jawab, jawapan ni yang betul. Dia kata, tak boleh pakai nama Allah di dalam Bible kerana perkataan yang nak guna pakai Allah dalam Bible tu, itu bukan Allah yang sebenar. Sebab apa? Sebab di dalam Bible menyebut God itu, Tuhan itu ada anak. Betul tak? Dalam Bible kata Tuhan ada anak.
Sedangkan Allah yang sebenarnya lam yalid walam yulad. Ia tiada beranak dan tidak boleh diperanakkan. Maka tidak tepat dengan sebenar-benarnya sifat Allah. Maka bila itu bukan sifat Allah, maka itu bukan Allah. Tapi kalau bertepatan sifatnya, tak apa, tak ada masalah. Saya kata Bible, dalam kitab buku apa pun tak apa, kalau bertepatan sebenarnya. Tapi berani diubah, dia tak nak ubah. Itu. Kalau betul kamu beriman dengan Allah, kita cakap pada orang Kristian, dia nak pakai nama Allah. Kalau betul kamu beriman pada Allah, beriman pada Allah dengan sebenar-benar Allah yang sebenar. Iaitu Allah yang tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Berani diubah. Kalau berani diubah, masuk Islam. Jadi orang beriman. Tapi tak, dia nak berpegang bahawa Tuhan itu ada anak. Lepas tu dia pegang Trinity. Di langit Allah, di bumi Jesus. Mak dia pula Maryam. Jadi Allah ada mak, ada anak, ada gini. Pelik, ni apa benda ni? Ada kita tentang. Itu sebenarnya. Lepas tu kita kena faham. Jadi maksudnya bukan hanya iman ni, akidah ni bukan atas permukaan ni. Dia kena sampai dalam. Dia kena faham kenapa kata tak boleh. Sebab apa? Untuk apa? Kerana apa? Itu kena jelas. Bukan semata-mata kata tak boleh pakai nama Allah dalam Bible. Setakat jawab gitu belum tentu selamat. Kalau kena macam kumpulan yang tadi ni, finnar, dalam neraka lah jawabnya. Sebab tu kita kena jelas. Itu kita kena jelas. Lepas tu kadang-kadang ni banyak ni dalam masyarakat kita risau ni. Dia berkawan. Ni sekolah kebangsaan kan campur. Yang bukan Islam, ada bergaul. Campur tu tak salah. Moga-moga boleh kita dakwah dia masuk Islam, itu lagi baik. Tapi hati-hati. Kadang dia bawa satu kefahaman semua agama baik. Ni jaga. Maka orang pun mula kata you Hindu pun baik, you Buddha pun baik, you Kristian pun baik. Jaga tu. Mana boleh cakap gitu. Kalau kita cakap Cina baik, India baik, tak apa. Sebab Cina tu manusia, bangsa. India tu manusia, bangsa. Tak ada masalah. Tapi bila mengiyakan agama lain, itu murni, suci, habis rosak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah semata-mata Islam. Tak ada agama lain. Allah tak iktiraf agama lain. Lepas tu kena akidah ni kena betul-betul kejap kemah, kuat. Lagi-lagi di akhir zaman, zaman yang orang cakap apa? Penuh dengan fitnah. Inilah nanti sebelum Imam Mahdi muncul, Yahudi gerakan mereka ni yang kita kenal dengan nama Freemason. Mereka ni akan bergerak seluruh dunia. Sekarang ni dah tengah bergerak lah ni. Dia akan bawa konsep peace. Tu dia buat isyarat gini. Mereka kata dua jari ni masuk tanduk setan. Peace. Kan? Apa? Dia guna perkataan yang nampak positif tapi nak menghalalkan matlamat mereka yang negatif. Dia kata peace, aman. Dia bawa tadilah freedom, kebebasan, hak apa semua. Semuanya nampak positif. Tapi sebenarnya dia nak keluarkan kita daripada kepompong Islam. Tu butterfly. Sedangkan kita ni tidak bebas. Kita duduk di bawah takluk Allah. Mana ada bebas? Kita duduk bawah takluk Allah. Ada hukum hakam Allah. Tiba-tiba dia nak bawa kita keluar daripada situ. Keluar daripada situ diertikan keluar daripada Islam. Ni tu sebab kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh. Sebab Kamal Atatürk ni dia nak bawa kebebasan ni. Tak nak ikut undang-undang Islam, tak nak apa semua. Jatuh khilafah Islamiyah. Punca dia. Ni zaman ini bawa ni. Dia bawa keamanan, dia bawa konsep nampak macam baik, nampak macam positif. Dia kata kita hidup harmoni, jangan gaduh-gaduh, semua agama sama, semua agama baik. Nampak. Bila dia bawa begitu, mesti ulama kita akan tentang. Betul tak? Ulama akan lawan. Ulama kata tak boleh. Mana boleh? Semua agama sama. Islam sahaja yang terbaik. Lain semua batil. Maka dia akan tuduh Islam ini ekstremis. Nampak tak? Nampak? Dia kata, tengok. Oh, dia tak boleh nak sama dengan agama lain. Dia seorang je betul. Agama lain tak betul. Nampak? Maka Islam ni ekstremis. Dia akan tuduh kita gitu. Maka start daripada situlah yang Nabi kata, semua mereka akan kerumun kepada kamu Islam. Mereka akan lawan kita habis-habisan. Dan waktu itulah Imam Mahdi akan muncul untuk selamatkan agama itu. Serius je ni.
Tu nak bagi faham. Sebab tu saya sonok kat Masjid Al-Mustaghfirin ni, kita dari depan ni, kalau duduk depan ni nampak semua tau tuan-tuan. Tuan-tuan sekali-sekali duduk ganti tempat saya. Nampak semua. Kalau tuan-tuan duduk situ nampak saya seorang. Ni saya nampak semua. Lepas tu tak usah lakon-lakon lah. Kalau lakon nak terkentut pun saya tahu. Dia buat sengit gini, dia buat tanya, "Ustaz nak apa? Ustaz baca." Padahal nak terkentut. Jadi nak ceritanya, saya tengok semua ni, kebanyakan saya tengok ramai anak muda, alhamdulillah. Jagalah anak-anak muda kita, jagalah agama ni, jagalah Islam. Di akhir zaman ni macam-macam. Kalau siapa lagi nak jaga agama ni kalau bukan kita? Tak apa, kalau kita bukan alim sangat, kita bukan warak sangat, tapi dalam hati kita sayang pada agama ni, sayang pada Islam, maka kita jaga Islam ni baik-baik. Tak apa, kita tak nak pakai jubah, tak nak pakai kopiah serban, kan? Mungkin orang cakap apa, dia kata nak t-shirt sikit-sikit, seluar jeans, tak apa, tapi dalam hati Islam, dalam hati sayang Islam, sayang Allah, sayang Rasulullah. Lama-lama tu insya-Allah dia akan bawa perubahan pada diri tu, sikit-sikit pakaian dia mula berubah, tapi bermula pada hati dulu, kan? Jagalah agama ni, makin lama makin mencabar keadaan hidup kita ni. Baik, seterusnya yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nak pukul 9 baru Ar-Rahman. Kita habis pukul 12 boleh? Boleh, saya nak jauh pergi balik. Kedua, kita tengok Ar-Rahman khas pada nama, umum pada makna. Okay, apa maksud khas pada nama? Maknanya nama Ar-Rahman itu hanya untuk Allah. Maka tak boleh sesiapa selain daripada Allah memakai nama Ar-Rahman. Tak boleh. Sama ada dengan alif lam atau tanpa alif lam, kata ulama. Maksudnya Ar-Rahman atau Rahman saja. Tak boleh. Orang tak boleh nama Rahman. Ada Ustaz, nama kawan saya orang panggil Man. Cuba tengok betul-betul IC dia ataupun surat beranak dia. Mesti ada Abdul. Abdul Rahman. Abdul Rahman tak apa. Sebab Abdul tu makna hamba. Ar-Rahman Allah. Jadi hamba Allah tak? Sama. Hamba Ar-Rahman, hamba Allah. Tu tak apa. Dah Ustaz, saya cek dah. Memang nama dia Rahman saja. Kalau begitulah nama dia, wajib tukar. Payah Ustaz. Payah tak payah, wajib. Nak tukar JPN mungkin lambat juga proses dia. Isytihar dulu. Mulai hari ini saya mengisytiharkan nama saya ditambah Abdul, jadi Abdul Rahman. Jadi lepas ni panggil saya Abdul Rahman. Gitu. Isytihar dulu. Lepas tu di IC apa semua, tu proses lah. Mungkin lambat sikit, tapi tetap kena buat sebab hukumnya haram. Tak boleh. Ada. Dia kata. Ada. Itu nak menunjukkan pentingnya ilmu. Bukan main buat saja. Ada ilmunya, ada boleh, ada tak boleh. Nanti kita akan tengok apa hikmahnya. Kenapa ulama kata tak boleh pakai nama Rahman pada makhluk, pada orang, manusia dan sebagainya. Hanya untuk Allah saja. Baik. Itu khas pada nama. Terus, umum pada makna. Okey, makna Ar-Rahman ni apa? Sebelum tu saya terlepas. Perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, asal dia kali ikutkan, asalnya datang daripada perkataan yang sama. Dari segi lughahnya lah, ulama lughah bahas. Iaitu perkataan ni perkataan Rahimah, Rahamim, Rahimah. Dan Rahimah tadi, Rahim tadi dipecahkan pada dua. Satu namanya Ar-Rahman, satu lagi namanya Ar-Rahim. Jadi Rahimah tadi memang makna kasih, tapi kasih itu ada dua. Satu kasih yang berbentuk Ar-Rahman, satu lagi kasih yang berbentuk Ar-Rahim. Maka dua-dua ni ada bezanya. Kita nak tengok sini. Baik. Kemudian makna yang paling tepat, wallahu alam, hanya Allah sahaja yang paling tahu. Habis Ar-Rahman ini bahasa Arab, kita tak faham, maka kena terjemah dalam bahasa Melayu kita, baru kita boleh faham sikit. Siapa terjemah tu? Layak kita terjemah? Kita tak layak. Maka yang menterjemah itu namanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Itu seorang ulama Nusantara, ulama alam Melayu suatu zaman, suatu ketika dahulu. Ulama yang sangat hebat, mahir ilmunya, maka dia terjemah perkataan Ar-Rahman dengan diterjemah ke dalam bahasa Melayu jadi yang maha pemurah. Jadi maha pemurah itulah makna Ar-Rahman. Tapi makna yang lebih tepat,
Allah saja yang tahu. Ini makna dari segi bahasa untuk kita faham. Jadi maknanya Ar-Rahman itu artinya pemurah. Baik. Kenapa disebutkan maknanya umum? Sebab pemurahnya Allah Ta'ala itu berbentuk umum. Pemurahnya Allah itu berbentuk umum. Apa maksudnya? Pemurahnya Allah pada semua sekali. Itu umum. Sama ada dia baik atau jahat, atau dia beriman atau kafir, semua dapat rezeki dan nikmat daripada Allah. Malah ada ulama sebut pula nikmat itu adalah nikmat yang besar-besar. Apa nikmat besar-besar? Nikmat yang mudah dapat. Nikmat yang ringan-ringan. Apa contoh? Makan. Makan semua orang dapat makan. Tak kata kita orang beriman, kafir pun makan. Betul tak? Tu Zionis, tentera Israel, bunuh orang Islam, bunuh Palestin. Dah dia makan tak? Makan. Dah siapa bagi dia makan? Allah. Dia menapah tak hidup? Napah hidup. Dah siapa bagi dia menapah? Allah. Tu. Nah, tak? Sebab apa? Sebab maka kata ulama, Ar-Rahman ini bangsanya bangsa dunia. Maksud bangsa dunia ni tempatnya tempat dunia. Maka di dunia ni siapa pun boleh dapat nikmat Allah. Siapa pun, tak kira dia baik ke jahat ke, siapa pun. Itu datang istilah man jadda wa jadda. Man di situ makna barang siapa. Barang siapa yang berusaha, maka dia dapat hasilnya. Barang siapa tu siapa? Siapa-siapa. Dia beriman ke, dia kafir ke, kalau dia rajin, dia dapat hasil. Kita beriman pun tapi balok lihat, tak dapat hasil. Duduk kat masjid. Nah, bagus dah duduk masjid tu, tapi tak pergi kerja, tak pergi mana. Tak pergi kerja ni. Masjid. Mana bagus, warak sangat lah. Tahu dah masjid memang bagus dah, tapi nak bagi nafkah anak bini. Masjid. Tak boleh ke? Itu tak kena cara. Kalau ahlul hakikah tu lain. Itu wali Allah. Dia kena mengaji pula dalam kitab hikam. Dia ada golongan asbab, ada golongan tajrid. Golongan tajrid ni rezeki datang terus kat dia. Golongan asbab kena pergi cari rezeki. Jangan kita ni golongan asbab belagak macam tajrid. Subhanallah. Tak pergi kerja. Subhanallah. Padahal dia tak sampai makam lagi. Dia bukan tajrid, dia asbab. Dah kali duit tak ada. Asyik ada, asyik. Itu kata, itu tak kena. Itu kena faham. Kalau golongan tajrid, macam wali-wali Allah, tu cerita lain. Ada seorang Tok Wali ni, dia duduk atas tikar sejadah. Duit duduk bawah tikar. Duduk bawah sejadah. Orang datang, Tok Guru minta tolong Tok Guru nak beli susu anak. Tak ada duit tu, sabar saat. Ambil bawah sejadah. Nah, 50 pergi beli. Duit ada tu bawah tu. Sekali tu anak murid nakal. Tok Guru dah belah, dia angkat sejadah. Tengok ingatkan ada duit. Tak ada. Tak ada duit. Macam mana Tok Guru masuk tangan bagi duit? Masuk tangan bagi duit. Itu karamah. Nah, Allah bagi kat dia terus rezeki. Tak payah pergi cari. Terus bawa tikar sejadah. Kenapa? Sebab dalam hati langsung tak ada cinta dunia. Orang lagi tak nak dunia, lagi Allah bagi dunia kat dia. Itu macam tu. Dia tak ada cinta dunia. Sebab tu Allah tak bagi karamah macam tu kat kita. Kalau Allah bagi kat kita, Queen's Bay kita pergi. Dengan sedadah buat. Habis dia beli. Dengan mall-mall tu dia beli. Ada. Dah duit ada dalam sedadah. Nah, Allah tak bagi. Sebab kita hubung dunia kuat lagi. Cinta dunia tu macam-macam lagi ada. Tu lain. Tak sama. Tu. Lepas tu, kita kena pergi usaha. Jangan orang cakap apa tak. Kita ni baru bukan asbab. Lepas tu orang tanya ke Tok Guru masa kami duduk ngaji di pondok, Tok Guru macam mana nak tahu kalau Allah dah angkat makam kita jadi tajrid, kamu tak perasan apa yang Allah ubah ke atas kamu. Tahu-tahu jadi dah. Macam tu. Macam siang ke malam, kita perasan tak bila langit ni jadi gelap? Tahu-tahu dah gelap. Betul tak? Siang pun macam tu tak? Tahu-tahu dah siang. Saya pernah try. Saya duduk dalam satu surau, depan surau tu ada tingkap. Saya duduk situ, saya tengok langit. Saya nak tengok macam mana langit ni berubah daripada terang jadi gelap. Tengok. Lama-lama boring pula. Lama tak gelap-gelap. Tiba mesej masuk. Tidit. Mesej pula. Angkat telefon ni nak tengok mesej. Bukan reply pun. Baru baca. Tengok depan balik gelap dah. Tu. Itu masuk
Allah buat sesuatu, apa yang Allah ubah, kita tak perasan, tahu-tahu dah berubah. Macam diri kita lah. Kita pun tak perasan, duduk dalam masjid dengan kuliah. Dulu tak ada. Atau Allah dah ubah hati kita mendekati Allah. Dan tapi kena kita usahalah, baru Allah bantu kita. Gitu. Mana perubahan makam pun begitu. Jangan merasakan diri wali dah aku rasa ni. Tu wali lah maknanya. Dia wali ni dia tak sedar, tak tahu dia janji dia macam tu dah. Dia pun tak perasan. Gitu. Ada. Tu. Nah. Baik. Itu Ar-Rahman, makna khas pada nama, dan umum pada makna, maknanya semua dapat. Hatta iblis, setan pun dapat. Berapa dapat? Tu Allah panjangkan umur dia. Sampai hari ni dia masih hidup. Kan? Dia boleh, orang cakap apa, menggoda anak cucu Adam. Siapa bagi dia rezeki hidup tu? Allah. Semua. Jadi, Ar-Rahman, pemurahnya Allah ni semua. Sebab itu antara hikmah. Hikmahnya banyak. 1001 hikmah ada. Tapi salah satu hikmah, kenapa tak boleh pakai nama Ar-Rahman pada makhluk? Kerana tak ada satu makhluk pun yang sifat pemurahnya seperti Allah. Ada? Semua bagi. Yang jahat pun Allah bagi. Kita dapat gitu. Kita buat kenduri, kalau kena bukan geng kita, tak panggil. Walau sebelah rumah. Lalu tutup ni, tak nak tengok aku. Ada buat. Tak panggil. Ada kata pemurah bagi semua lah. Yang jahat pun, yang lawan kita, yang hina kita, yang kutuk kita, bagi tak? Bagi. Takkan aku bagi ya. Aku hidup, mati hidup balik, tak bagi. Marah ya. Tu kita. Jadi mana kita pemurah? Itu satu. Yang kedua, pemurahnya Allah. Allah boleh bagi apa saja, dan pada sisi Allah sedikit tak ada kurang. Ada pun kita bagi, kat kita kurang tak? Kurang. Kita ada RM10. Mana? Masuk dalam tabung. Mana tabung? Tak lalu lagi. Lalu dah? Lalu lagi sekali. Dah. Lalu tabung. Kita boh RM5. Tadi kita ada RM10 dah. Kita boh RM5. Maka kita tinggal RM5. Maka kurang juga maksudnya. Tu. Sehebat mana pun kita pemurah, pada kita akan kurang. Tapi Allah bagilah banyak mana pun pada makhluk. Allah tak pernah kurang. Tu hebat Allah Ta'ala. Maka hanya Allah saja yang layak bernama Ar-Rahman, Maha Pemurah. Aduh, boleh? Yang ketiga, Ar-Rahim. Ar-Rahim pula, dia terbalik dengan Ar-Rahman. Dari segi nama, dia umum. Apa maksud umum? Maka nama Ar-Rahim, bukan nama Ar-Rahim, nama Rahim boleh dipakai oleh manusia, boleh makhluk. Dengan syarat, kata ulama', tak boleh letak alif lam. Al tu tak boleh letak. Kerana al tu maksud isim ma'rifah. Maknanya nama yang dikhaskan. Kalau khas, hanya Allah saja Ar-Rahim. Itu maksud maha penyayang. Tapi kita Rahim. Rahim tu bukan maha penyayang aja. Ada. Itu Rahim. Sebab tu ada orang nama Rahim. Betul tak? Rahim Ma'ruf. Ingat? Eka Matra. Karaoke Jamban. Ingat tak? Rahim No. Rahim No. Ada orang nama Rahim. Walaupun tak dilapik dengan Abdul Rahim. Dia tak lapik Abdul. Tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat jangan ada alif lam. Rahim saja tak apa. Ar-Rahim tak boleh. Boleh. Situ nak. Baik. Kemudian bila kita baca Ar-Rahim, dia kena panjang sikit. Sebab ada ya mati situ kan. Ada mat. Ar-Rahim. Gitu. Kena baca gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita baca Ar-Rahim saja, pendek, jadi dia hilang makna maha tu. Sebab yang panjang itulah maksud amat. Amat penyayang. Atau maha penyayang. Ar-Rahim. Macam basir, maha melihat. Kalau basir, melihat aja. Contoh macam tu. Sami' maha mendengar. Kalau sami' mendengar aja. Gitu. Jadi sebab tu bila baca Quran kena ikut betul-betul tajwid, panjangnya, pendeknya, dengungnya, tak dengungnya. Ini semua dia hentam dengung. Kaki dengung. Dengung semua. Mana boleh? Ada tempat-tempat dia. Nanti takut dia lari makna. Jaga situ. Takut makna ni boleh lari. Gitu. Baik. Itu umum pada nama. Yang kedua, khas pada makna. Okey, apa makna Ar-Rahim?
Syekh Abdul Samad Al-Palembang menterjemahkan dengan makna Maha Penyayang. Maha Penyayang ini berbentuk khas. Apa maksud khas? Bukan semua Allah sayang. Hanya hamba dan makhluk yang tertentu sahaja yang Allah sayang. Tanda Allah sayang, Allah simpan di tempat yang dia sayang, yang elok, yang baik. Mana? Syurga. Tanda dia tak sayang, dia akan humban ke dalam api neraka. Maka sebab itu kata ulama, bangsa Ar-Rahim itu bangsa akhirat, bukan bangsa dunia. Dunia kita nampak hidup kita macam sama je. Kadang-kadang kita pula orang Islam lagi susah, orang kafir senang aja. Contoh gitu. Sebab belum merasai lagi. Tapi sekurang-kurangnya Allah dah tunjukkan sayang dia kat kita apa? Dengan Allah berikan iman kepada kita. Sebab iman tak boleh dibeli. Iman tak boleh diwarisi. Tu Raihan buat lagu. Iman tak boleh diwarisi. Mana boleh beli iman? Pergi Tesco. Bukan Tesco dah pun, Lotus. Kulu kilir, kejap kat tempat ayam, kejap tempat TV, kejap tempat pakaian. Lagi budak tu pun tanya, Haji cari apa? Cari iman. Budak tu tengok atas bawah, Haji ada minum ketum ke benda dia? Macam mabuk macam dia kata. Mana boleh? Nak, iman tak ada jual, tak ada situ. Tapi Tok Guru Siddiq Noh dia pernah ni cara ulama berdakwah. Bagus dia. Maksud Tok Guru Siddiq Noh dia kena tahan ISA. Jadi dalam tahanan tu ada satu orang ni dia dah cakap apa, dia macam diberi kepercayaan lah. Sebab tahanan ni dia bukan macam jenayah besar, dia cuma kena tahan je. Jadi dia boleh dibawa keluar dengan iringan pegawai lah. Jadi untuk beli barang kat luar. Jadi sebelum dia keluar dia akan tanya semua nak beli apa. Okey, saya mau keluar, dia apek Cina. Saya mau keluar, mau kirim apa? Mau beli apa? Jadi orang macam-macam lah kirim kat dia. Yang selalu orang kirim tu rokok, macam-macam lah, benda-benda macam-macam lah. Sampai dekat Tok Guru, ayah Haji mau kirim apa? Tok Guru kata, saya mau kirim iman. Oh, dia pun tulis. Dia tak tahu. Dia tulis. Oh, iman lah. Berapa kilo mau? 1 kilo cukup lah. 1 kilo cukup lah? Cukup. Ya, cukup 1 kilo lah. Cukup lah. Okey, berapa lah? Dia tulis. Itu dia pergi. Dia pergi habis kedai, dia cari, tanya. Iman mana ada iman, orang kata. Lah kali balik tu, semua barang orang lain minta, semua dia bagi. Sampai dekat Tok Guru, ayah Haji, ini barang apa punya barang? Saya cari banyak susah. Saya pergi semua kedai, semua kata tak ada. Semua kata tak ada. Ini barang, saya kata 1 gram pun tak ada. Bukan kata 1 kilo, 1 gram pun tak ada. Ini barang apa punya barang? Dia tanya. Ada Tok Guru, memang tak ada jual di kedai. Sebab iman tu anugerah Tuhan. Tengok cara ulama menyampaikan dakwah. Oh, itu macam ke? Lama-lama dia berminat. Dia tanya, kita masuk lah. Dakwah Islam kita kat dia. Gitu. Cara ulama. Gitu. Apek tak apalah. Sebab dia tak erti, jangan kita. Dia cari iman lah, sekilo kedai. Sungguh dia pergi cari. Bodoh sangat tu. Kan? Tu. Iman. Mana? Jadi tak boleh. Jadi sebab tu iman ni lambang sayang Allah. Jadi walaupun kita hidup susah kat dunia ni, tapi kita ada iman. Untung besar dah. Kan? Tak usah peduli. Nanti Allah tunjukkan sayang dia di hari akhirat. Tanda Allah sayang, kita yang beriman, Allah simpan tempat yang cantik, yang baik, yang elok di dalam syurga. Ada bidadari, ada macam-macam. Mana yang Allah tak sayang, Allah humban dalam neraka, kena azab api neraka dan sebagainya. Kan tak? Tu. Kan? Tu sebab tu kita kena bersyukur. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir. Kita cuba balik lagi, kita tengok cermin. Nak kata handsome tak handsome mana kita, betul tak? Kadang telinga capang macam piring astro. Ada mata sepek. Ada anak murid saya mata mata dia sepek, rapat gitu. Saya kata buka mata, tak nampak mata. Buka habis dah Ustaz, kata. Mata dia gitu. Nak macam mana dah? Kadang-kadang muka kita tak tahu mana. Lepas tu kita perangai pun bukanlah bagus sangat, bukanlah baik sangat. Tapi walaupun semua tu mungkin kekurangan, tapi Allah tetap bagi kita iman. Allah pilih kita.
Bukan kita minta, ada kita minta. Masa nak keluar perut mak tu dalam alam roh, malaikat tanya, nak keluar ni iman ke kafir? Kalau boleh minta, semua orang nak beriman. Tapi keluar tu nasib ikut Allah tentu. Kita mujur, lahir-lahir keluar perut mak, wek. Tengok ayah pakai kopiah, mak pakai tudung. Alhamdulillah. Ada orang wek keluar, 3 lai atas dahi. Ayah mak tambi kata. Dia kata, ya ni apa macam? Dia pun tak tahu. Bukan dia minta, itu ketentuan Allah. Itu kita fikir habis-habis. Kalau kita nak orang cakap apa main-mainkan Islam ni, nak buat pesenda Islam, fikir. Kita ni bukan kita, Allah pilih kita. Tiba-tiba bila Allah pilih kita, kita tak hargai apa yang Allah bagi kat kita. Bodoh sangatlah. Tu kata bodoh sangat. Tak? Barang ni barang yang sangat bernilai. Kan? Sebab itulah sejahat-jahat orang Islam, dia beriman. Masuk jahat tu maknanya mungkin dia nakal ke apa, tapi jaga iman. Sebaik-baik orang kafir, dia tetap kafir. Dia jaga situ. Lepas tu ada satu perkataan nak merosakkan fahaman kita. Dia kata pemimpin Islam yang korupsi, pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang korupsi. Jaga situ. Nampak sekali pandang ayat ni betul. Tapi ayat ni seolah-olah merendahkan martabat Islam, agama kita. Persoalan ni bila dibandingkan pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang korupsi. Dah semua pemimpin Islam korupsi semua ke? Dah tak ada seorang pun yang adil? Betul. Maka bila nak buat bandingan apple to apple, mesti dia punya tu mesti sama kategori dia. Kalau nak banding adil, mesti sama-sama adil. Korupsi, sama-sama korupsi. Nak banding, mesti banding buah durian dengan durian juga. Mana lagi sedap? Durian balik pulau ke durian Musangking, Rauk, Pahang? Contoh. Boleh banding. Ini, mana lagi sedap? Durian ke pisang? Mana boleh? Kalau kawan tu jenis minat pisang, jawab pisang. Betul tak? Kalau kawan tu minat durian, dia jawab durian. Jadi tak adil perbandingan begitu. Maka kalau nak banding, mana lebih adil? Pemimpin Islam yang adil atau pemimpin kafir yang adil? Kita nak jawab mana? Pemimpin Islam yang adil. Okey, nak banding korupsi pula. Mana lebih baik? Pemimpin Islam yang korupsi dengan pemimpin kafir yang korupsi? Kita nak jawab mana? Mesti kita jawab pemimpin Islam yang korupsi. Walaupun dia korupsi, dia tetap Islam berbanding korupsi tapi kafir. Itu kena jelas itu. Hati-hati ni. Dakyah-dakyah barat nak merosakkan pemikiran kita. Dakyah daripada orang kafir ni nak merosakkan kita. Jaga-jaga. Tu. Jadi iman itu mahal. Itu bangsanya Ar-Rahim, bangsanya bangsa akhirat. Jadi dunia sabar sikit. Dunia ni ibarat penjara bagi orang beriman. Makna penjara apa? Mana susah payah lah. Nanti di hari akhirat insya-Allah bersenang-senang kita semua. Ada? Sebab tu bila kita faham ketiga-tiga ni, konsep ni, bapa kita terliur pasal orang kafir dapat duit banyak, harta banyak. Apa guna hartanya banyak? Nanti dia mati kafir tak kena bakar? Saya bagi satu cerita perumpamaan. Ada satu kisah. 2 orang nelayan, dia pergi ke laut. Seorang ni Islam, seorang ni kafir. Pergi ke laut. Dan dia tangkap ikan. Dekat-dekat tu tak jauh mana. Seorang dekat sini, seorang dekat sini. Boleh nampak lah sama-sama dia. Jadi yang Islam ni dia baling dia punya pukat. Sambil baling sebut nama Allah. Sebab dia orang jenis mayang bagus dia. Dia sebut Allahu Akbar. Dia baling pukat. Dengan harapan di hati dia, Allah akan berikan nikmat rezeki pada dia hari tu dapat ikan banyak. Itu harapan dia. Jadi yang kafir ni tengok. Dia main dia punya Tuhan. Kita main Tuhan kita juga, dia kata. Dia pun kafir pun baling lah pukat. Sambil-sambil dia sebut nama Tuhan dia tu lah. Dia pun kata, Topekong. Kata. Dia Topekong. Dia balik. Lepas tu lepas beberapa jam, nak tarik pukat lah, nak angkat. Kafir ni angkat dulu. Kafir ni angkat, sengit bot. Kapal sampan tu sengit. Berat, menimbun. Ikan kelepak. Kat dalam pukat. Berat. Kata si kafir, tocea. Dia kata tocea. Terima kasih kat dia punya dewa pada yang bagi Allah. Mana ada dewa? Dia letak atas.
Jadi yang beriman ni pun tengok, oh, okey tak apa. Dia pun tarik bismillahirrahmanirrahim. Tarik ringan aja. Sampai-sampai atas, ada selipu. Ikan seekor tak lekat. Yang ada selipu, itu pun sebelah. Kalau dua belah, boleh tak pakai? Nah, tak ada. Seekor ikan tak lekat dalam pekat. Dia pun terduduk, Allah Akbar. Ditenangkan hati dia. Dalam peristiwa ni, ada malaikat tengok. Malaikat pun bertemu kepada Allah. Wahai Tuhanku, engkau lebih tahu apa yang berlaku. Semuanya dalam pengetahuan. Cuma aku ingin bertanya, wahai Tuhan, kenapa jadi begini? Sedangkan hamba-Mu ini dia beriman. Dia sebut nama engkau dan penuh harapan pada engkau. Tapi seekor ikan engkau tak bagi pada dia. Sedangkan si kafir, dia tu kafir, tak sebut nama engkau, tak beriman pada engkau. Tapi engkau bagi rezeki, bagi ikan begitu banyak pada dia. Allah jawab balik pada malaikat. Allah kata, wahai malaikatku, apa guna si kafir tadi? Walaupun dia dapat ikan banyak, tapi akan aku masukkan dia dengan ikan-ikan, dengan pukat-pukat, dengan sampan-sampan dalam neraka aku. Aku bakar dia. Sedangkan hamba aku ini, walaupun dia tak dapat seekor ikan pun, tapi ketahuilah aku sediakan mahligai untuk dia di alam sana. Nah, sebab tu kita janganlah rasa cemburu dengan orang bukan Islam. Kita kerja, teruskan kerja, cari duit. Kan? Tak ada masalah, cari wak makan minum. Tapi ingat, dunia kita bukan itu matlamatnya. Matlamat kita syurga Allah. Matlamat kita kembali kepada pangkuan Tuhan kita. Dunia ni Allah kadang sudah. Cukup makan minum jadilah. Jangan sampai kerja, sampai tak peduli kuliah, tak peduli solat jemaah, tak peduli. Semua tak peduli. Akhirnya kita tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, tu jadi sesat. Bila sesat, tak balik ke tempat asal. Mana tempat asal kita? Syurga. Jadi kita yang rugi. Nanti biar api mereka nak pulun, biar api mereka pulun. Kita buat cara kita. Kita buat kerja kita. Teruskan bisnes kita. Bisnes-bisnes. Tapi jangan sampai tinggal akhirat. Nak bisnes tak salah. Saya dah jumpa beberapa orang yang dia ni ahli korporat. Duit banyak. Kadang sampai jutawan pun ada. Tapi elok dia datang kuliah. Saya kuliah di Rawang. Di Taman Emerald. Kuliah gini. Habis-habis kuliah ada makan sikit. Jamuan mereka buat. AJK buat. Lepas tu dia panggil, Datuk makan sekali dengan Ustaz. Oh, Datuk pun ni. Pakai biasa. Baju Melayu kan melekat. Kopiah lembik. Datuk. Lepas tu AJK Masjid pun kenalkan. Ustaz, ini Datuk ni. Dia CEO kepada sebuah kilang. Kilang tu buat peluru untuk ATM. Angkatan Tentera Malaysia. Dia buat peluru. Dia tu bos. CEO paling besar. Datuk pun dengar kuliah saya. Ni Datuk pun tak dengar dah kuliah. Kata, boleh duduk dengan macam orang biasa. Dia tak tinggal akhirat. Walaupun dia tu hebat dari sudut keduniaan dia. Jadi Islam tak salah. Islam tak larang. Kamu ada duit. Tapi gunakan pada cara yang betul. Cara agama bagi bantuan apa semua. Bantu orang susah miskin dan sebagainya. Ini belum kaya lagi. Kedekut pahit. Lalu tabung bawa tidur. Ada. Pagilah sikit. Ada tu dia bagus kat dia. Lalu tabung dia senyum. Kita tanya, awak senyum? Sedekah. Senyum kan sedekah, dia kata. Memang senyum sedekah. Tapi AJK sekali nak bayar bil TNB, bil elektrik bukan dengan senyum, dengan duit. Ada pergi kat kaunter TNB tu. Gawai TNB kata, cik buat apa cik? Mereka derma gini, saya pun bayar gini. Dengan senyum. Tak jadi. Jadi itu. Jadi kita sabar sikit lah. Dunia ni kita bersusah-susah. Tapi ingat, Ar-Rahim, tempat kita nanti Allah sayang kita. Allah letakkan kita di dalam syurga yang penuh dengan kasih sayang Allah. Allah akan jaga kita baik-baik. Sini tempat ujian dia. Suatu masa saya kena report tu mula-mula terduduk jugalah. Ceramah derah, tepuk meja, terbalik cawan ceramah. Sekali Allah uji, tak lalu makan tu. Kawan ajak makan, gini. Lah kali pergi jumpa tu guru. Tu kita kena ada guru, kena ada murabbi. Bila kita ada masalah, kita balik pada guru kita. Begitu Nabi dan sahabat gitu. Sahabat ada masalah, pergi jumpa Nabi. Kita tak ada Nabi. Tapi Nabi pesan dah, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ganti tempat untuk kita. Orang cakap apa nak minta pedoman ke apa ke, tunjuk ajar dan sebagainya. Kita pergi.
Tok Guru tanya sembang tu. Anak kena orang fitnah gini. Anak kena report polis apa semua gini. Cerita kat Tok Guru. Tok kata, entah mengaji dah kata. Bukan entah tak mengaji. Cuma entah ingat balik ilmu yang entah dapat, entah belajar. Takkan tak tahu dia kata. Nah, cuma entah tengok. Jalan-jalan para Nabi ada jalan yang senang. Adakah Nabi tu berdakwah, berjuang senang, orang sonok, tepuk tangan, orang suka? Nah, ada Nabi sampai tak ada pengikut. Seorang pun tak ada pengikut. Baca dalam cerita Isra' Mi'raj. Waktu Nabi jumpa semua Nabi-Nabi, Nabi kata, aku lihat ada seorang Nabi belakang dia kosong. Dia seorang ni. Nabi tanya malaikat Jibril, apa ni ya Jibril? Inilah Nabi yang tak ada pengikut belakang. Nah, itu Nabi. Kita bukan Nabi. Nah, kalau kuliah orang tak datang apa, nak buat macam mana? Ada? Itu kita. Itu jadi, kamu tengok, adakah Nabi-Nabi itu dakwah dia senang? Kamu baru kena report. Nabi-Nabi ada yang dibunuh. Kan? Ada yang macam-macam. Sahabat-sahabat Nabi diracun, dibunuh. Sayyidina Usman bukan keras, orangnya lembut, tapi dibunuh di depan Quran, tengah baca Quran, digodok perut Sayyidina Usman, terpancut darahnya pada Quran. Nah, Sayyidina Umar ditikam tengah jadi imam solat, tengah semayang, orang tikam dia. Itu Sayyidina Umar. Itu sahabat Nabi ni kerja dakwah begitu. Kamu bukan sampai tahap ditikam. Yang paling saya tak tahan, kata Tok Guru, kamu baru kena report, ana masuk dalam dah. Betul juga. Kan, kita fikir balik, ya juga. Aku tak kena, lock up pun tak kena lagi. Dah down gitu. Bila kita dengar itu aneh, baru kita semangat balik. Oh, baru ceramah tepuk meja balik lah. Sebelum tu lembik. Kena. Ada. Lepas tu kita kena kuat. Sebab tu kita kena bersama-sama. Sebab tu dakwah dia tak boleh lone ranger. Kita duduk dalam Islam ni sebab tu disebut ahli sunnah wal jamaah. Kita duduk berjemaah. Sebab apa? Sebab bila kita down, kita akan pinjam semangat kawan-kawan kita yang lain. Sebab tu kadang-kadang orang buat baca Yasin malam Jumaat, buat ramai-ramai di masjid, baca suratul Mulk. Padahal boleh je baca tu kat rumah, betul lah. Tapi kenapa buat ramai-ramai di masjid? Sebab kalau buat kat rumah, takut bacanya separuh. Ni macam malam ni Syakban, baca Yasin dia kata 3 kali. Memang 3 kali. Tapi Yasin tu je 3 kali. Yasin kata. Nampak? Semangat tak ada. Tapi kalau baca ramai-ramai, kita malam-malam pun tengok kawan kita semangat, kita pinjam semangat dia. Gitu. Tu kena ada jemaah. Itu nak bagi selamat kita di dunia. Dan kita ingatlah balasan Allah nanti di hari akhirat. Dunia ni tempat susah-susah sikit, sabar. Jadi bila kita tengok jalan kita, bila Tok Guru kata, bila kamu tengok jalan perjuangan kamu hampir sama dengan jalan perjuangan tokoh-tokoh agama, nabi-nabi, sahabat-sahabat. Kamu tengok dia punya logaritma dia nampak sama. Kamu pun difitnah apa sebagainya. Itu tanda Allah sudah mula menerima dakwah. Kan? Dengar gitu rasa macam hati. Allah. Itu yang sampai tahap mereka pejuang-pejuang Islam. Kalau inilah jalan aku untuk masuk syurga Allah, bukan setakat difitnah, dibunuh, aku sanggup demi Islam. Betul tak betul? Itu. Kita jangan Islam nak main atau panggil play safe. Nak ceramah lembut-lembut, tak nak bagi orang marah. Bukan kita nak bagi orang marah, tapi kita cakap sesuatu yang benar. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kan? Bukan nak sedapkan telinga orang semata-mata. Kan? Kalau benda tu terpaksa pahit. Kulil haq walau kana muran. Katalah benar walaupun ianya pahit. Dan bila kita tengok, lepas tu kita tengok siapa yang tentang kita. Kalau yang tentang kita tu orang munafik, LGBT, jenis tak semayang, orang kafir, anti-Islam pula tu, dia tentang kita. Orang tak usah peduli lah. Memang betul lah jalan kita tu. Sebab kita berhadapan dengan orang macam tu. Tapi kalau yang tentang kita tu ulama, Tok Guru tentang kita, mana kita ni ada tak kena. Kita ada something wrong. Cek balik gitu. Bila dah tahu jalan kita betul, tafadhal teruskan. Kan? Jangan takut, jangan lagi berpatah ke belakang. Itu kerana Allah dah pilih kita duduk di jalan ni. Insya-Allah. Boleh? Cukup sekadar tu pada malam ni perbahasan kita tentang keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Kalau ikutkan banyak lagi.
Sebab kami di pondok 7 hari 7 malam baru habis syarahan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saya buat macam tu, macam di pondok 7 bulan lah, sebab kita sebulan sekali. 7 bulan Bismillahirrahmanirrahim, bulan ke-8 Sadaqallahul Azim. Jadi tak payah ikut tepat macam tu. Kita ambil poin-poin yang penting saja, yang berlega dalam kehidupan bermasyarakat kita ni. Yang mana yang mustahak, itu kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi akan datang tu bila? Lepas raya lah tak? Lepas raya kita akan mula masuk kalimah Alhamdulillah. Jangan nanti saya tanya kata Bismillah lagi. Bila nak habis Bismillah? Nah, Bismillah habis dah. Bismillah habis dah. Lepas ni kita nak masuk kalimah seterusnya kita nak syarahkan, iaitu kalimah Alhamdulillah. Jadi apa hasil yang kita dapat daripada pengajian kita ni? Kesimpulannya, sekarang kita dah mula nampak kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini bukan kalimah yang kecil, tapi kalimah yang mulia, yang besar. Sebab setiap satu tu ada makna yang tersirat di dalam dia. Ada. Sebelum ni mungkin kita baca Bismillah tu kadang baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam tu je. Tapi bila kita faham setiap satu tu, kita akan baca ada roh, atau orang kata macam itulah, ada roh, ada perasaan, ada hati tu terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam hati. Baru nampak setiap satu. Ada. Dan mulai hari ni, amalkan baca Bismillah pada apa saja perkara yang baik. Nak start motor lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kereta, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah pada benda-benda baik. Tapi kalau isap okok, jangan Bismillah ya. Sebab isap okok tu masuk dalam makruh. Makruh tak boleh. Makruh tak masuk dalam perkara baik. Lagi dari bakalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak kena. Tak kena. Anak. Tapi betul. Nak menunjukkan rokok itu hina, kan? Minta maaf lah, ni kita terpaksa cerita. Menunjukkan rokok itu hina, tanda dia apa? Boleh tak kita makan donat atau nasi lemak atau roti canai dalam jamban? Boleh tak? Sambil duduk cangkung, atas masuk, bawah keluar. Tak boleh tak? Tak payah kata orang Islam, orang kafir pun tak buat. Kata tak elok benda tu. Adab tak cantik pun tak elok. Makanan tak payah kata nak makan, bawa masuk makanan dalam tandas pun kita rasa hina. Tak baik, benda tak elok, tak ada adab. Tapi ada tak orang isap okok sambil berak? Minta maaf. Itu menunjukkan okok tu satu benda yang hina. Tak elok. Kan? Gitu. Kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh. Berhentilah. Jangan pelan-pelan. Pelan-pelan tu bohong. Pelan-pelan Azad, dari hari tu pelan-pelan. Berhenti terus. Aduh lah dia kata kalau berhenti terus nanti mati. Dah ada lah. Mandai-mandai. Saya berhenti terus. Dulu saya kuat isap okok. Masuk pondok saya berhenti terus. Tak mati sampai hari ni hidup. Berhenti terus langsung. Terus tak isap. Dulu saya ketagih yang sangat kuat. Dah 20 sehari mesti habis. Bila habis nak beli lagi mahal. Saya isap okok daun pula, tembakau Jawa. Gulung okok daun. Nak kata terror tak terror, tutup lampu pun boleh gulung. Makna kata dah biasa sangat isap okok tu. Tapi alhamdulillah, start saya masuk pondok, saya tanam azam, aku tak nak isap walau satu pam, tinggal terus. InsyaAllah. Lepas tu mintalah doa pada Allah, buat solat hajat. Kita buat solat hajat, duit bantuan tak dapat. Nampak? Buat solat hajat, ya Allah bantu aku untuk tinggalkan rokok. Minta. Allah akan bagi bantuan dia. Allah akan jadikan hidung kita rasa busuk dengan bau tu. Bila ada orang isap, teruknya bau. Kita jadi macam tu. Jadi akhirnya kita sendiri tak nak tolak. Ini tak sayang pula nak tinggal, nak doa. Tinggal sikit lah kata dia. Mana boleh, nak tinggal terus lah. Minta sungguh-sungguh pada Allah, Allah akan tolong. InsyaAllah. Baik. Jadi amalkan baca Bismillah dalam kehidupan kita. Tak percaya, tengok apa kamu akan dapat hasil ni nanti. Amalkan. Buat apa pun baca Bismillah, kamu tengok hasil ni nanti. Kamu akan dapat hasil yang kamu tidak sangka-sangka. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Patutlah muka dia macam 9.30 dah. Apalah, saya datang dari jauh. Senang datang ni. Kan? Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.